Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok muka surat 139, tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya. Okey. Yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Maksudnya kalau konduktor itu ada dalam satu medan magnet, akan ada satu daya yang bertindak pada konduktor tersebut. Kita nak tengok apakah faktor-faktor yang akan mempengaruhi daya tersebut. Okey, tengok muka surat 140. Okey, kalau tengok eksperimen ni kita tak nampak sebab kita tak boleh nak bayang apa jadi pada neraca elektronik. Tapi dalam buku teks ini disediakan video yang untuk kamu tengok eksperimen atau aktiviti ni. Kamu boleh scan kod QR ataupun kamu copy address ni, kemudian kamu paste lah. Okey. Secara kasarnya, bila power supply kita onkan power supply, arus akan mengalir. Okey, ini adalah konduktor pembawa arus. Kita guna dawai kuprum. Arus akan mengalir dalam dawai kuprum. Okey. Kemudian kalau kamu tengok dawai kuprum ini berada di antara dua magnet. Jadi ada medan magnet. Okey, ada dawai pembawa arus yang berada dalam medan magnet. Dan neraca elektronik ni akan memberikan bacaan apabila arus mengalir. Jadi bacaan pada neraca elektronik ini menunjukkan magnitude atau nilai daya pada dawai kuprum. Okey, ada dua faktor yang mempengaruhi magnitude daya. Kita nak tengok apakah yang akan menyebabkan magnitude daya ini menjadi semakin kuat atau semakin kurang. Ada dua faktor. Okey, faktor yang pertama ialah arus. Okey, apabila kita tambah nilai arus, okey, kita laraskan nilai arus di sini, didapati daya yang bertindak pada dawai kuprum atau konduktor pembawa arus ini akan jadi lebih kuat. Okey, kemudian faktor yang kedua ialah kekuatan medan magnet. Kau bayangkan, ini kita nampak satu saja kutub magnet kutub utara kan. Jadi apa jadi kalau kita tambah magnet ni supaya lebih tebal, kita tambah lagi satu. Okey, dan magnet kutub selatan pun kita tambah lagi satu, dia jadi lebih tebal. Jadi medan magnet itu lebih kuat. Ataupun satu cara lagi, kita rapatkan dening keluli ni, kita dekatkan dua magnet ni, kita dekatkan. Jadi medan magnet itu menjadi lebih kuat. Okey, faham lah. Okey, sekarang kita tengok gambar di muka surat 141 ni. Okey, saya akan terangkan sedikit tentang gambar ni lah. Okey, ini adalah konduktor pembawa arus. Ini adalah konduktor pembawa arus. Okey, ini. Okey, dan konduktor pembawa arus ini membolehkan arus mengalir. Kalau kamu tengok arus mengalir dari sini. Okey, kemudian terus ke atas. Okey. Jadi, dan kamu perhatikan di bahagian sini. Bahagian sini berada dalam medan magnet. Jadi, akan ada daya bertindak pada bahagian ini. Bahagian ini saja. Akan ada daya yang bertindak. Sama ada ke kiri atau ke kanan. Okey. Gambar kedua menunjukkan apabila arus itu ditambah. Apabila arus ditambah, didapati daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus ini lebih kuat, menyebabkan konduktor pembawa arus ini terpesong lebih banyak. Okey. Gambar nombor 3.
Okey, dia kalau kamu tengok magnet ini didekatkan. Okey, dinding ini lebih pendek, jadi magnet itu dekat. Okey, apabila magnet itu lebih dekat, kekuatan medan magnet itu akan jadi lebih kuat. Dan kamu perhatikan, daya yang bertindak lebih kuat sebab pesongan konduktor pembawa arus ini lebih banyak. Okey. Okey, seterusnya kita tengok gambar ini. Ini adalah satu kaedah lain untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Okey, tadi kita ingatkan kita guna peneraca elektronik. Okey, ini kaedah yang pertama. Kamu boleh dapatkan nilai daya tu menggunakan neraca elektronik. Okey, neraca elektronik ni dia memberikan bacaan. Bacaan itu ialah bacaan daya. Okey, kalau kita tidak ada neraca elektronik, kita boleh guna kaedah yang kedua ni. Okey, apabila konduktor pembawa arus diletakkan dalam medan magnet, akan ada satu daya. Daya itu menyebabkan konduktor itu bergerak. Jadi kita ukur jarak sebelum dan selepas. Sebelum konduktor bergerak dan selepas konduktor bergerak. Kita ukur jarak. Jarak itu mewakili daya. Lebih besar jarak, maksudnya daya itu lebih kuat. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini. Kita belajar dari muka surat 139 tadi sampai 141. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.